Aspek keempat, ada siapa-siapa yang volunteer nak baca aspek keempat? Boleh, silakan. Ada siapa-siapa boleh volunteer? Kita alukan. Okey. Saya rasa ya. Oh, saya boleh. Nur Hafizah, betul? Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aspek keempat. Sesungguhnya seseorang yang beriqtisad tidak akan mengalami kemiskinan dan kefakiran sebagaimana mafhum sebuah hadis, la ya'ulu man iqtasad. Orang yang beriqtisad tidak akan menjadi fakir. Iqtisad merupakan sebab yang pasti dan asas yang teguh bagi mendapat keberkatan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik dalam sesebuah keluarga. Antaranya ialah pengalaman yang saya lihat sendiri dengan disaksikan oleh mereka yang membantu dan memberikan perkhidmatan dan bersahabat dengan saya. Kadang-kadang saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya mendapat 10 kali ganda keberkatan hasil daripada sifat iqtisad ini. Ceritanya begini. Next slide please, Ali. 9 tahun yang lalu, beberapa orang ketua puak yang turut dibuang daerah bersama-sama saya di Burdur mendesak agar saya menerima zakat mereka, supaya saya tidak terjerumus ke dalam kehinaan dan kemiskinan lantaran duit sedikit yang saya miliki ketika itu. Lalu saya berkata kepada mereka, para ketua yang kaya raya itu, meskipun duit saya amat sedikit, tetapi saya mempunyai sifat iqtisad dan saya sudah biasa dengan sifat qanaah. Sebenarnya saya lebih kaya daripada kamu. Lalu saya tidak menerima tawaran mereka, walaupun mereka menawarkannya berkali-kali. Perlu dinyatakan di sini bahawa beberapa orang daripada mereka yang menawarkan wang zakat mereka kepada saya 2 tahun selepas itu telah dibebani hutang yang banyak kerana mereka tidak hidup beriqtisad. Tetapi duit sedikit yang saya miliki itu mencukupi buat saya selama lebih 7 tahun. Alhamdulillah, dengan berkat iqtisad yang saya amalkan, air muka saya tidak pun terhina dan tercalar. Saya tidak pernah terpaksa meminta-minta daripada manusia. Satu daripada prinsip yang saya jadikan pegangan hidup adalah tidak mengharapkan pertolongan orang, menyebabkan maruah diri saya tidak tercalar. Tegasnya, sesiapa yang tidak mengamalkan iqtisad akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan, kerendahan dan perbuatan meminta-minta secara maknawi. Next, okay. Sesungguhnya harta yang digunakan secara membazir pada masa kini adalah harta yang amat mahal nilainya. Kadang-kadang, kehormatan dan kemuliaan diri terpaksa dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan, kadang-kadang nilai-nilai agama yang suci dirampas kerananya. Lantaran itu, kita hanya memperoleh beberapa kepingan wang yang akan mencelakakan kehidupan kita. Maksudnya, kita hanya mendapat beberapa keping wang material, tetapi terpaksa mengorbankan kemuliaan ratusan ringgit wang maknawi yang bersifat kerohanian. Sedangkan jika seseorang itu hanya berqanaah dan membataskan dirinya kepada keperluan-keperluan utama serta menghadkan usaha padanya, nescaya dia akan dapati rezekinya mencukupi untuk kehidupannya dalam keadaan yang tidak diduga. Ini berdasarkan rahsia ayat-ayat Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على
Allahi rizquha. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Surah Adz-Dzariyat ayat 58. Dan juga tiadalah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala jualah yang menanggung rezekinya. Surah Hud ayat yang ke-6. Ayat-ayat di atas pula secara terang-terangan memberikan janji yang pasti bahawa setiap orang tentu akan disediakan rezeki yang mencukupi baginya. Rezeki terbahagi kepada dua. Pertama, rezeki hakiki, yakni yang sebenar, ialah rezeki kehidupan seseorang bergantung kepadanya. Rezeki bahagian ini termasuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat Al-Quran di atas. Setiap orang pasti akan memperoleh rezeki ini walau bagaimanapun keadaan sekalipun, selagi mana dia tidak cenderung kepada keburukan. Rezeki ini tetap diperolehnya tanpa dia perlu menggadai agama atau mengorbankan kemuliaan dan harga dirinya. Kedua adalah rezeki majazi, yakni kiasan, merupakan rezeki yang tidak digunakan dengan baik, berikutan kegagalan membezakan antara keperluan dan kehendak. Maka seseorang itu tidak dapat memutuskan dirinya daripada kehendak-kehendak yang mendesak, bertukar menjadi keperluan baginya kerana dia ditimpa dengan penyakit taqlid, iaitu mengikut orang. Harga untuk mendapatkan rezeki ini pula amat mahal, terutamanya pada zaman ini kerana ia tidak termasuk di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang rezeki itu diperoleh hasil daripada pengorbanan yang terpaksa dilakukan terhadap kemuliaannya, sehinggakan dia sanggup menerima kehinaan. Bahkan kadang-kadang ia sampai ke tahap jatuh tersembam ke lembah meminta-minta secara maknawi dan sanggup mencium kaki manusia yang rendah dan hina. Lebih teruk daripada itu, kadang-kadang dia memperoleh harta yang hina dan tidak berkat hasil daripada tindakannya mengorbankan nilai-nilai agamanya yang merupakan cahaya bagi kehidupan abadinya. Pada masa yang sama, orang yang masih memiliki sifat simpati akan merasa terganggu melihat penderitaan orang lain di sekitarnya dan menyebabkan kesenangan yang dimiliki dengan cara yang tidak menepati syarak tidak dapat dinikmati sepenuhnya. Keadaan ini akan lebih bertambah pahit jika mereka mempunyai empati diri yang tinggi. Oleh itu, pada zaman yang penuh dengan keajaiban ini, sepatutnya seseorang hanya berasa cukup dengan keperluan utamanya sahaja daripada hartanya yang diragui kehalalannya. Ini berdasarkan kaedah dalam keadaan darurat, kita hanya mengambil sekadar keperluan sahaja, iaitu dibolehkan mengambil ketika terpaksa daripada harta yang haram sekadar melepaskan keperluan yang mendesak dan tidak lebih daripada itu. Umpama seseorang yang sedang berada dalam keadaan darurat tidak boleh memakan makanan yang syubhah, iaitu diragui sehingga kenyang, bahkan dia hanya dibolehkan untuk memakan sekadar jumlah yang boleh menghalangnya daripada kematian. Demikianlah juga tidak seharusnya sesuatu makanan dimakan dengan begitu gelojoh sekali di hadapan 100 orang yang sedang kelaparan. Satu peristiwa benar bagi menunjukkan bahawa iqtisad adalah sebab kepada kemuliaan dan kesempurnaan ialah seperti berikut. Hatim At-Tai yang masyhur sebagai seorang yang sangat pemurah telah mengadakan satu jamuan yang istimewa pada suatu hari. Dia juga memberikan hadiah-hadiah yang mahal kepada para tetamu yang hadir. Kemudian dia keluar bersiar-siar di kawasan padang pasir. Lalu dia terlihat seorang tua yang miskin sedang memikul bebanan berat yang terdiri daripada kayu api, rumput dan duri yang menusuk ke bahagian tubuhnya dan mengalir darah daripadanya. Lalu Hatim menegur lelaki tua tersebut, "Wahai orang tua, pada hari ini
Hatim At-Tai sedang mengadakan jamuan yang istimewa dan memberikan hadiah-hadiah yang mahal. Pergilah kepadanya. Engkau akan mendapatkan keuntungan berganda-ganda lebih dari ganjaran yang engkau dapati hasil daripada bebanan berat yang engkau pikul ini. Lelaki tua yang muqtasid, iaitu yang berjimat cermat itu berkata, aku tetap akan memikul bebanan ini dengan kemuliaan diriku dan peluh dahiku. Aku tidak rela dipengaruhi akibat menerima pemberian Hatim At-Tai. Pada suatu hari, apabila Hatim ditanya, pada pandangan engkau, siapakah manusia yang lebih mulia dan pemurah daripada engkau? Beliau menjawab, lelaki tua yang muqtasid yang aku temui di padang pasir tempoh hari. Sesungguhnya aku mendapati dia lebih mulia, tinggi dan pemurah daripadaku. Allah Ta'ala. Terima kasih Nur Hafizah, bacaan yang terbaik. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini keyword utamanya adalah barakah. Apabila kita bersifat muqtasid, kalau kita ini melakukan perbuatan iktisad, maka kita dipanggil seorang yang muqtasid, seorang yang beriktisad lah. Okey, begitu. Jadi ia adalah maknanya bagi mendapatkan keberkatan daripada rezeki. Begitu. Dan dengan keberkatan rezeki itu, maka kita berada di dalam pedoman sabdaan baginda Nabi SAW, iaitu tidak akanlah kita ini menjadi miskin. Kemudian Al-Ustaz pada zaman Syed Nusir rahimahullah menceritakan pengalamannya, maknanya bahawa beliau sendiri maknanya mengambil sifat iktisad dan qanaah. Sepertinya kedua-dua sifatnya saling bergandingan. Sifat iktisad dan sifat qanaah. Okey, dengan tidak menerima tawaran zakat yang diberikan, yang ditawarkan kepadanya. Okey, kerana dengan sifat iktisad itu akhirnya hidupnya lebih dia dapat meneruskan kehidupan seperti biasalah berbanding individu yang ingin menawarkannya dengan pemberian zakat. Di sini menunjukkan bahawa jangan mengabaikan kepentingan agama dan maknawi kerohanian kita hanya semata-mata untuk mendapatkan beberapa kesenangan duniawi yang hanya akan mencelakakan kehidupan kita saja. Kalau nak konteks sekarang ini, maknanya ibaratnya jangan membuat perkara yang menghinakan diri kita, jangan menunggang agama, okey, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih daripada yang diperlukan. Okey, maknanya hanya semata-mata untuk jangan menghinakan diri dan menunggang agama untuk mendapat keuntungan-keuntungan yang mana akhirnya dia akan membawa kecelakaan dalam kehidupan sahaja. Kenapa berlaku perkara seumpama ini? Kerana kita telah maknanya salah kaedah dalam konteks rezeki kita, iaitu rezeki majazi itu. Rezeki majazi maknanya perkara yang bersifat kehendak bertukar menjadi keperluan, menyebabkan kita telah tersasar daripada adab yang sebetulnya. Okey, kan Imam Syekh Ustaz pada zaman Syed Nusir membahagikan rezeki kepada dua. Yang pertama rezeki hakiki. Ini perkara yang bersifat maknanya Allah Taala tentukan, Allah Taala jamin. Okey, yang ni Allah Muhammad, yang ni Allah apapun itulah yang Allah Taala berikan, tentukan untuk setiap daripada kita. Yang kedua ada rezeki majazi, yang mana diambil kira usaha-usaha kita. Cumanya dalam rezeki majazi ini, usaha kita itu perlu kita bezakan mana satu keperluan, mana satu kehendak. Kalau dah tersasar kehendak menjadi keperluan, kerana kita mengikut orang dan trending semasa, maka itu akan membawa kepada kita sanggup mengorbankan agama dan kemuliaan diri hanya semata-mata untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang sementara, dan akhirnya kita mengorbankan nilai-nilai agama kita, okey, yang merupakan cahaya dalam kehidupan kita.
Itu menurut Al-Ustaz Badiuzzzaman Syed Nursi. Jadi ke mana pun maknanya kalau dalam keadaan darurat kita hanya ambil yang perlu dan jangan sampai kehendak kita menjadi seperti keperluan. Begitu yang ditegaskan. Adapun tentang peristiwa berkenaan dengan Hatim At-Ta'i, itu saya pun agak kurang dapat tangkap apa analogi yang ingin diketengahkan oleh Al-Ustaz, dan saya yakin Prof Adam dapat membantu kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, dalam aspek yang ini sebenarnya ada beberapa perkara biasanya kita boleh sebut. Satu, dekat sana dia cakap orang yang beriktisad biasanya tidak dapat mengalami kemiskinan. Ini dalam hadis. Sebab dalam beriktisad itu ada keberkatan sebenarnya. So, kalau kita ikut atau beriktisad, memang kita takkan menjadi fakir. Ini sebut dalam hadis. Ya, orang yang beriktisad tidak akan menjadi fakir. Yang kedua, orang yang beriktisad dapat kehidupan yang senang. Kalau dekat tengok tu Ustaz sendiri. Ustaz kehidupan, pengalaman Ustaz sendiri. Okey. So maksudnya orang yang beriktisad dapat kehidupan senang. Orang-orang yang musrif dapat kerendahan sebenarnya macam itu. Dan kerendahan itu dan kita ikut minta-minta selalu sebab kita rasa tak cukup apa kita ada. Minta yang lain-lain selalu, ini dengan biasanya kita hilang marwah kita. Ya. Dan kemudian sebab itu sebenarnya dia ceritakan ada dua jenis rezeki. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah memang akan bagi makanan rezeki cukup untuk kehidupan kita. Tapi kadang-kadang manusia buat keperluan itu seperti satu memang keperluan yang hakiki. Biasanya bukan. So, Tuhan biasanya tak garanti untuk yang itu. Itu cakap rezeki yang bukan hakiki. Ya, itu bukan dalam ayat atau Quran sebut itu. Dan satu lagi dekat sini, kadang-kadang bila kita ikut rezeki yang kedua, nak dapat itu, masa itu sebenarnya kita jual marwah kita, agama kita, dapat rasuah, dan dapat macam-macam biasanya. Itu yang penting. Itu masa kita cari satu rezeki yang majazi biasanya. Kita boleh hidup tanpa itu, tapi kita ingat tak boleh. Dan dekat sini dia bagi contoh yang ke Hatami Da'i itu, maksudnya yang orang fakir miskin itu beriktisad dan sifat itu lebih tinggi daripada kekayaan Hatami Da'i. Maksudnya yang sifat beriktisad lebih nilainya lebih tinggi daripada jadi orang kaya. So dia ikut beriktisad dan dia tak jual marwahnya, maksudnya. Itu Allahu alam. So tak perlu pengorbanan nilai-nilai yang suci sebenarnya. Bila dia bagi atau dia dapat, okey, memang mesti ada satu bendaan kena bagi kepada orang itu. Minimumnya bagi kehormatan yang tinggi. Ya. Okey. Saya ingat macam ni lah. Atau Allahu alam, saya faham. Cuma ya Prof, kisah ni dia macam ambil plot yang awal dan plot yang akhir. Tak tahu apa yang berlaku kepada Hatim At-Ta'i tu kan, sama ada dia kekal kaya ke ataupun jadi miskin ke. Cumanya akhirnya dia mengaku bahawa lelaki tua yang dia nak tolong tu, yang menolak bantuan dia tu, itu lebih muktasid, lebih mulia dan lebih pemurah kan.
Sebenarnya orang kaya itu admire orang miskin itu. Dia ingat dia lebih, ya orang fakir itu, miskin itu lebih mulia daripada Hatam Tai. Jadi ini cerita daripada Hatim At-Tai. Ya. Apabila Hatim ditanya, pada pandangan engkau siapakah manusia yang lebih mulia dan pemurah daripada engkau? Akhirnya dia mengaku yang lebih pemurah, lebih mulia adalah lelaki tua tadi. Yes. Tapi kita tak tahu, tapi kita tak diceritakan bagaimana keadaan Hatim waktu tu kan, dia masih kaya lagi ke tidak ke kan? Baik Prof. Mungkin the aspek yang akan datang ada contoh apa Ustaz tanya sebenarnya. Macam mana orang kaya-kaya jadi menjadi orang miskin. Ada contoh yang akan datang insyaAllah. Ya. Ada apa nama permintaan kalau tengok yang ikut Ustaz minta nak berhenti awal hari ini. Boleh juga, tak ada masalah insyaAllah. Okey. So kita saya ingat penerangan yang jelas daripada Ustaz dan Prof Adam. Jika ada soalan yang selanjutnya sebelum kita berhenti lebih awal sikit. Oleh kerana Haji akan tak ramai hari ni, kalau tak soalan pun kita nak minta sedikit input lah daripada yang ada ni. At least lah 1 minit ke. Ya. Sebenarnya saya ada cadangan. Selepas kita minta peserta-peserta baca, kita boleh minta pandangan beliau. Apa dia faham sebenarnya? Walaupun 1 sentence atau satu ayat sahaja. Ya, setuju. Silakan. Ya. Ataupun minggu depan kita buat bacaan paragraf by paragraf dan mungkin itu lebih mendalam dan setiap pembaca boleh memberi input sedikit. Mungkin boleh bagi ulasan jelas lagi kalau paragraf ke paragraf. Memberi ulasan jelas lagi. Ya, betul ya. Dan pengulas dan pengacara pun boleh dapat manfaat. Ya, insyaAllah. Ya. Tapi setakat ini saya rasa insyaAllah terima kasih semua kepada yang hadir walaupun kehadiran kita tidak ramai sekali ini, tapi insyaAllah keberkatan yang ada itu lebih mustahak kerana kita percaya dalam kuliah-kuliah yang membawa mesej agama yang ikhlas ni, kadang-kadang bukan kita saja yang turut mendengar, kadang-kadang malaikat dan makhluk-makhluk yang lain pun turut bersama. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. So terima kasih banyak dan tak puas hati sikit lah. Tuan Haji tak buka kamera kan Prof kan? Saya tak puas hati sikit lah. Ya. Saya Ustaz di Madinah nampak ni. Ustaz. Kerinduan. Astagfirullah. Saya pun tak dapat pergi. Aduh.